Definisi keupayaan mental dan fizikal. Sememangnya tidak wujud sama sekali erti kehidupan yang benar-benar sihat jika kesejahteraan mental itu diabaikan. Kesejahteraan mental, kestabilan emosi, kemantapan sasial dan personaliti, kecergasan fizikal serta perhubungan sosial yang positif amatlah penting untuk menjalankan kehidupan yang benar-benar sihat. Fenomena ini secara logiknya adalah sejajar dengan definisi kesihatan seperti mana yang dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO, iaitu health is a state of complete physical, mental and social being and not merely the absence of disease of infirmity. Definisi ini sebenarnya memberitahu kepada kita bahawa untuk menjadikan seorang individu yang sihat, kita perlulah sihat dan sejahtera dari segi fizikal dan mental. Kesihatan mental memerlukan kita untuk memiliki pandangan dan sikap yang positif dan proaktif terhadap diri sendiri dan orang lain serta dalam perhubungan kita dengan mereka. Di samping memiliki sikap yang positif terhadap persekitaran kita, keupayaan untuk bekerjasama dengan orang lain secara sihat dan mampu mengharungi seberang cabaran kehidupan secara berkhemah amat perlu demi kestabilan mental. Pengenalan tentang keupayaan mental dan fizikal. Pada era globalisasi ini, kesihatan dilihat satu masalah sosial yang serius bagi sesebuah negara. Namun begitu, disebabkan peredaran massa dan pembangunan yang pesat kini, ia mengakibatkan masalah kesihatan semakin serius bagi setiap lapisan masyarakat bermula daripada bayi. Lagi jika dilihat masalah ini di Malaysia, ia mencapai tahap yang semakin membimbangkan. Ramai penduduk yang menghidapi pelbagai penyakit kronik mahupun yang biasa saja tanpa mengira peringkat usia dan jantina untuk mengalami masalah ini. Adalah molek untuk mengetahui apa yang dimaksudkan dengan kesihatan ini sendiri. Menurut Pertubuhan Kesihatan Manusia WHO 1998, kesihatan merujuk kepada satu keadaan kesempurnaan fizikal, mental dan sosial yang mencukupi dan bukannya hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Selain itu, menurut MD Syafian bin Muhammad Tajuddin, melalui kajiannya menyatakan bahawa kesihatan membawa konsep baharu seseorang itu berada dalam keadaan yang sempurna dari segi jasmani, mental, emosi, sosial dan rohani. Kesan kewujudan kepelbagaian keupayaan mental dan fizikal ialah dari segi sosial, iaitu dengan penglibatan mereka dalam bidang sukan yang mampu mengharumkan nama negara di persada antarabangsa. Hal ini dapat dilihat melalui di Sukan Paralimpik Rio pada tahun 2016. Malaysia telah berjaya merekodkan 3 pingat emas yang telah disumbangkan oleh Muhammad Rizwan Muhammad Puzi dalam acara 100 meter, Muhammad Ziad Zulkifli dalam acara lontar peluru dan Abdul Latif Romli dalam acara lompat jauh. Seterusnya, atlet Paralimpik negara Buni Buyau Gastin telah mengharumkan nama Malaysia di Sukan Paralimpik Tokyo pada tahun 2020 apabila beliau berjaya merangkul pingat emas bagi acara powerlifting kelas 72 kilo. Tidak dilupakan juga di peringkat kebangsaan di mana atlet olahraga Melaka Muhammad Zikri Zakaria dan pemanah perak Nur Janatun Abdul Jalil masing-masing dinobatkan sebagai atlet lelaki dan wanita terbaik para sukan Malaysia para sukma pada tahun 2022. Zikri telah mencipta sensasi pada tamasya kali ini apabila berjaya memenangi 3 pingat emas dalam 3 acara yang berbeza, iaitu lempar cakera, merajam lembing dan lontar peluru. Nur Janatun pula telah membuktikan betapa beliau berhak dipilih selaku atlet wanita terbaik selepas berjaya membutirkan 3 kilauan emas pada tamasya kali ini dalam acara kompaun wanita terbuka individu, pusingan Olimpik individu dan berpasukan campuran yang bergandingan bersama Safi Rahman Mat Saleh. Selain itu, antara kebaikan yang lain ialah dapat mencukil bakat-bakat baharu dalam bidang sukan itu sendiri. Yang ketiga, dapat membantu memberi keyakinan kepada golongan
orang kurang upaya ini bahawa mereka juga mampu menyumbang sesuatu yang berharga kepada negara. Dan yang terakhir, mampu memberi dan membuka peluang pekerjaan kepada mereka. Orang kurang upaya ataupun dikenali sebagai OKU juga turut melibatkan diri dalam pekerjaan, sukan dan lain-lain. Walaupun terdapat banyak kelemahan, kecacatan, mereka tetap berusaha untuk teruskan kehidupan mereka. Mak siapa? Zaina binti Abu Safir. Akak jual apa ni kak? Tepung pelita. Tepung pelita. Ni lah tepung pelita. Kira dia macam mana? RM1. RM1. Jika dilihat tentang penglibatan OKU dalam bidang sukan, banyak dari kalangan mereka turut menyertai acara sukan seperti Paralimpik. Banyak atlet-atlet dari Malaysia yang berjaya meraih pingat dalam acara sukan mereka. Kekurangan dari segi fizikal bukanlah penghalang bagi mereka untuk berjaya. Selain itu, dari segi pekerjaan pula, ramai golongan OKU yang menceburi pelbagai bidang. Sebagai contoh, perniagaan. Tidak dinafikan bahawa ada dari kalangan mereka yang berjaya menjadi sebagai usahawan terkenal. Contohnya, Syukur Ibrahim. Beliau merupakan orang kelainan upaya yang kekurangan dari segi fizikal telah membuktikan bahawa orang OKU dapat berjaya sehingga dapat mengeluarkan sebuah buku yang bertajuk Takdir Itu Anugerah. Dulu, saya selalu bersedih. Saya selalu menyendiri. Saya malu dengan diri saya. Saya tak boleh menerima dengan fizikal saya yang sebegini. Tapi, bila saya ditempatkan satu komuniti yang mana ramai lagi golongan OKU yang macam saya, malahan lebih naif daripada saya, baru saya sedar. Dan baru saya bersyukur yang hari ini walaupun saya kurang dari segi fizikal, Allah kurniakan saya akal fikiran yang waras yang boleh membezakan mana yang baik dan mana yang tak baik. Alhamdulillah. Interaksi sosial antara orang OKU dan masyarakat juga semakin baik apabila banyak NGO yang mula membantu golongan ini dan mula melakukan pelbagai aktiviti menarik bersama mereka, tidak mengira bangsa dan juga agama. Cadangan untuk menjaga keharmonian masyarakat pelbagai budaya di negara ini adalah dengan menghormati dan menjaga 6 perkara yang menjadi perbezaan budaya, iaitu pertama, bahasa. Seperti yang sedia maklum, bahasa dan budaya merupakan elemen penting dalam sesebuah negara bangsa untuk mencapai pembangunan negara yang mampan. Oleh itu, dalam ingin mencapai keharmonian, bahasa perlulah diletakkan sebagai satu identiti yang perlu dijaga dengan rapi. Yang kedua adalah agama. Kebebasan beragama di Malaysia adalah tertakluk kepada Perlembagaan Malaysia. Ia merupakan satu prinsip yang mana akan memberikan kebebasan kepada individu ataupun komuniti untuk menganut dan mengamalkan agama masing-masing. Tiga ialah bangsa. Bangsa merupakan perkara yang membezakan individu dan kelainan bangsa dan agamanya sememangnya memberikan keunikan kepada Malaysia sebagai sebuah negara yang harmoni. Yang keempat ialah jantina, yang kelima status ekonomi dan yang keenam ialah kemampuan mental fizikal.